Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada video kali ini, saya nak berceritakan tentang seseorang yang saya temui, di mana dia merupakan seorang mahasiswa yang mempunyai minat yang mendalam dalam berbisnes dan juga suka mencabar diri. Jadi daripada saya sembang mengarut mencarut tak apa-apa, jadi kita teruskan dengan kita punya agenda pada kali ini. Apa itu aquaponik ya? Okay, terima kasih kepada saudara Syafiq kerana sudi menerima saya untuk meneramah tentang sistem aquaponik anda. Jadi untuk soalan pertama saya, bagaimana saudara Syafiq boleh memulakan projek ini dan kenapa? Okay, asalnya sebenarnya saya suka-suka je, tapi bila belajar, bila tengok, bila kita buat research, so bila tengok dia sebenarnya boleh, apa orang panggil, boleh apa, supply kita punya food chain. Maksudnya bila kita buat hidroponik ni, kita boleh untuk makanan kita, apa sayur-sayur kan. Kalau untuk ikan pula boleh kita punya sumber protein. Sumber protein ni memang untuk kita punya ni lah, khasiat untuk badan kan. So kalau dari situ kita boleh buat penjimatan lah, sedikit penjimatan. So kita tak payah nak jimat, kita boleh jimat masa, kita boleh jimat duit sikit. So cuma dari segi untuk aquaponik ni, bila kita belajar, bila kita tahu dia punya apa proses dia agak renyah sikit lah kan. So sebab kita nak kena set up tempat, kita kena jaga pemakanan dia, kita kena tengok ikan tu macam mana keadaan dia, elok tak elok, membesar dengan baik atau tak, dia ada penyakit atau tak. Tapi semua itu adalah proses pembelajaran. So bila baru kita belajar, baru kita tahu macam mana proses-proses untuk mendapatkan semua makanan yang sebelum ni kita makan saja, tapi kita tak tahu macam mana proses dia. So bila kita dah buat apa sedikit proses-proses untuk mendapatkan semua makanan seperti sayur, ikan, so baru kita tahu macam mana betapa susahnya orang untuk dapatkan seekor ikan ataupun sejambak ataupun untuk mendapatkan sayur-sayur lah. Aquaponik ni sebenarnya dia adalah dua elemen yang berbeza bergabung menjadi satu. So dia adalah hidroponik dan aquaculture. Okey, aquaculture ni dia adalah spesies hidupan dalam air. Itu je aquaculture. So bila aquaculture bergabung dengan hidroponik, so dia akan menjadi satu sistem yang tertutup yang dipanggil adalah aquaponik. So aquaponik ni seperti mana kita tahu, ikan akan menghasilkan sisa-sisa daripada cenaan. So daripada sisa cenaan tu, dia akan dialirkan ke dalam filter. So dia punya sisa cenaan akan pada awalnya sisa cenaan itu adalah amonia. Dia akan dialirkan dalam filter dan dia akan berubah menjadi nitrate. So nitrate ni adalah satu substance yang akan diserap oleh tumbuhan-tumbuhan. So kita bolehlah daripada situ kita dah jimat kita punya pembajaan untuk tanaman kita. So dalam masa sama kita boleh dapat sumber protein. Oh, jadi dengan gabungan dua sistem yang berbeza ni, iaitu hidroponik dan aquaculture, kita boleh membuat satu sistem yang boleh menyerupai ekosistem secara semula jadi. Di mana kita tahu secara semula jadi kita takkan ada sisa buangan yang berlebihan yang boleh menyebabkan impak yang negatif kepada alam sekitar. Disebabkan daripada ikan tu punya sisa, kita boleh guna sisa tu untuk bertindak sebagai baja kepada tumbuh-tumbuhan yang menggunakan seperti sistem hidroponik. Jadi bagaimana pula dengan proses setup sistem ni, saudara? Okay, so untuk setup, saya pada mulanya saya ingin membuat kolam tanah, tapi apabila dinasihatkan oleh kedua ibu bapa saya, so saya menggunakan tangki air yang mana dia boleh menjimatkan masa saya untuk set up tempat.
Dan kalau kita boleh lihat kita punya aquaponik ni, saya punya sistem aquaponik. So kita boleh lihat ada satu tangki air untuk aquaculture dan satu lagi tempat medium barang-barang, satu lagi tempat untuk letakkan tanaman saya. So untuk tempat tanaman saya letak kolam di bawah untuk sebagai spare tank. Maksudnya kalau air berkurangan daripada saya punya tangki utama, tangki spare tank saya akan digunakan. Sebelum saya set up, saya ada buat semaian benih dengan menggunakan sponge. Seperti kita lihat, lebih kurang macam ni lah. So saya semai benih dalam lubang ni. Saya letak, dan bawah ni saya letak dengan air. So kawasan dia berair lah. So dalam masa dalam 2 minggu dia dah boleh lah menjadi macam ni. Ni lebih kurang lah kita dah semai. So selepas 2 minggu ataupun selepas projek saya siap, saya akan transfer kepada saya punya kawasan aquaponik saya lah. Saya akan pecahkan dia begini, masuk satu-satu ke dalam ruangan aquaponik saya. Okey, so untuk saya punya sistem, saya menggunakan dua cara untuk menjimatkan saya punya tenaga elektrik lah. So saya menggunakan satu motor dan satu sistem gravity. Maksudnya bila air meningkat dan air akan keluar melalui pipe overflow ke tanaman saya daripada kawasan ikan, daripada kolam ikan. So air akan meningkat, air akan keluar kepada kolam yang kedua, so, yang mana ada tumbuhan saya. So daripada tumbuhan itu, air akan dialirkan dalam sistem hidroponik dan dia akan masuk ke dalam spare tank. So bila dah masuk dalam spare tank, daripada spare tank tu air akan disedut balik kepada tangki utama, tangki ikan tadi. So itulah sistem dia, dan saya letakkan oksigen pump untuk menambahkan oksigen ke dalam tangki utama saya. Okay, so perancangan dia biasalah kalau nak buat satu projek kita kena merancang kan. So bila nak merancang tu, kita kena buat research lah, apa yang perlu digunakan, material-material apa yang patut kita pakai dan tak pakai. Macam saya buat research dekat Facebook. Facebook ni dia macam-macam info yang saya dapat. Satu medium yang mana orang share apa yang perlu, apa yang tak perlu. So saya teruskan dengan merangka dekat mana saya nak buat, apa yang saya perlu ada. So saya buatlah sedikit catatan. Okey, cabaran dia ialah apa yang kita lihat ni tak sama apa yang kita buat. So macam saya buat kajian, tengok macam senang. Tapi bila kita buat baru kita tahu apa yang sebenar-benarnya, yang susah dan yang senang. So banyak dia lagi remeh lah. So bila kita nak set up, memulakan tapak saya akan simen dulu. Tetapi waktu semasa saya memulakan saya punya projek, waktu dia tidak sesuai. Sebab apa? Sebab waktu musim hujan. So kadang mungkin panas sekejap, lepas tu hujan. So bila hujan, simen tak boleh nak kering. So dia dah melambatkan masa untuk set up tempat. Nampaknya Saudara Syafiq pun telah menjawab soalan saya yang ketiga, iaitu berkenaan dengan cabaran yang dihadapi. Dan seperti yang saudara perkatakan tadi, apa yang dirancang tak semestinya akan menjadi apabila kita melakukannya. Jadi boleh kita lihat dengan lebih jelas tentang sistem Saudara Syafiq. Okay, so
kita akan tengoklah setup yang sebenarnya. Jom. Seperti mana yang kita boleh lihat sekarang, ini merupakan permulaan proses pembinaan sistem aquaponik ini setelah dirancang dengan penuh ketelitian. Bermula dengan pemasangan kolam, iaitu kolam PVC, dan diikuti dengan pembersihan tapak projek dan diteruskan dengan proses menyemen. Proses ini mengambil masa beberapa hari atas kerana cuaca yang tidak menentu. Setelah selesai proses menyemen di tapak kolam PVC ini, netting akan dipasang serta meletakkan kolam dan diisi dengan air. Kemudian, bermula proses menyemen untuk tapak kolam ikan. Dan akhir sekali, selesai sudah projek sistem aquaponik saudara Syafiq. Ini merupakan flow sistem aquaponik di mana aquaculture di kolam ikan dan air sisanya akan dialirkan dengan graviti melalui pipe PVC ini kemudian kepada sistem hidroponik. And that's a wrap.